Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Muhammad Akmal Fikri bin Yusof bersama dua rakan saya, Muhammad Hidayat bin Azhar dan Raja Nu'man bin Raja Asrifuddin akan membentangkan tugasan 3 iaitu perancangan yang mengikut SOP Standard Operation Procedure semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dalam pelaksanaan ibadah seharian. Jadi penting dalam jalankan tugas ini kita tahu SOP yang perlu diamalkan oleh semua orang dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang mana kita tahu secara umumnya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP lebih ringan daripada PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi setengah aspek ibadah adalah diringankan ataupun dilonggarkan. Seperti kita tahu akan diterangkan selepas ini oleh rakan-rakan saya. Yang kita perlu tahu sekarang ini adalah COVID-19 melanda negara kita sekarang dah banyak mengubah kehidupan seharian kita. Apa-apa saja segi pekerjaan, sosial dan juga terutamanya dari segi ibadah yang berjemaah ataupun penganjuran program kemasyarakatan. Yang kedua adalah ibadah seharian yang dilakukan dalam norma baharu yang perlu kita patuhi yang akan diterangkan selepas ini. Dan juga SOP dijalankan. Apa tujuan SOP? Adalah SOP dijalankan bagi memutuskan rangkaian COVID-19 yang perlu kita menjaga ataupun kita perlu mematuhi hal ini kerana perkara ini adalah untuk menjaga kemaslahatan orang lain dan juga untuk menjaga nyawa kita sendiri yang terletak sebagai salah satu keutamaan dalam maqasid syariah. Baik, untuk menjawab persoalan tugasan 3 yang telah diberikan kepada kami, perancangan pelaksanaan ibadah seharian. Jadi kami telah menitik beratkan beberapa ibadah yang akan kami bentangkan di dalam slide ini. Antaranya ialah solat, zikrullah, doa, membaca Al-Quran dan pengajian. Adakah ibadah-ibadah ni dapat kesan daripada PKPB ini ataupun tidak, kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Jadi kita masuk yang pertama sekali iaitu ibadah yang tidak terkesan ataupun kurang terkesan dengan dalam menjalani SOP ataupun mematuhi SOP dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Iaitu yang tidak terkesan kami datangkan adalah 3, iaitu yang pertama sekali zikrullah yang merangkumi istighfar, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Zikir-zikir harian seperti biasa dan juga salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan sebagainya yang boleh diamalkan seperti biasa, tidak ada kekangan dalam mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seperti mana kita tahu boleh diamalkan seperti biasa dan tiada kekangan. Boleh dilakukan sepanjang masa di mana sahaja anda berada dan sebagainya. Boleh baca Al-Quran kerana tiada apa-apa kekangan dalam mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Boleh diamalkan seperti biasa. Dan seterusnya adalah doa. Doa seperti yang kita tahu, kita amalkan doa setiap hari dan juga selepas solat dan sebagainya. Namun ada juga perkara yang ditekankan sepanjang bukan sahaja untuk mematuhi, juga dianjurkan oleh Jabatan JAKIM ataupun mufti wilayah dan sebagainya. Iaitu yang pertama sekali doa yang dianjurkan ialah Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sa'iil asqam. Iaitu yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit buruk. Itu doa berlindung daripada penyakit-penyakit bahaya ataupun kita doa daripada terkena apa-apa penyakit. Yang kedua doa yang dianjurkan ialah Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kesusahan musibah, fitnah kecelakaan, dari nasib buruk dan juga dari gembira musuh-musuh yang jahat. Iaitu ini adalah doa berlindung daripada musibah. Jadi kita tahu dua doa ini ditekankan bagi memohon pada Allah mendapat perlindungan daripada penyakit COVID-19 dan juga sebagainya. Okey, saya akan teruskan dengan ibadah yang terkesan dengan SOP ataupun PKP inilah. Yang pertama, solat.
Dia dikategorikan ada dua. Yang pertama solat berjemaah, yang kedua solat tidak berjemaah. Okey, kita lihat yang pertama. Boleh dilakukan di masjid, surau dalam norma baru, iaitu mengikut SOP lah. Atau bersama keluarga. Selalunya yang bersama keluarga ni solat-solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, contohnya solat fardu macam saya katakan tadi. Dan yang kedua ialah solat Jumaat. Yang ni memang tidak kita perlu lakukannya di masjid bagi orang-orang lelaki lah. Yang kedua, tidak berjemaah, dilakukan pada waktu yang sesuai. Contohnya macam solat-solat sunat, kita boleh adakan di rumah ataupun di masjid. Okey, seterusnya solat Jumaat dan solat jemaah. Yang ni selalu ialah SOP yang perlu kita ikut semasa melakukan ibadah solat ni lah. Okey, yang pertama, memeriksa suhu badan, sanitasi tangan serta rekod kehadiran jemaah. Yang ni masjid perlu lakukan, merekod kehadiran jemaah. Kita perlu, bila kita datang ke masjid, kita perlulah cek suhu tidak melebihi daripada 37.5 darjah Celsius. Baru kalau tak melebihi, barulah kita boleh masuk, dan kita perlulah memakai hand sanitizer lah, mencuci tangan kita, dan kita perlu rekod kehadiran. Bila kita hadir ke masjid, adanya jika berlaku kes di masjid itu, mereka ni dapat mengesan siapa yang hadiri masjid pada waktu itu. Itulah kepentingan rekod kehadiran jemaah di masjid. Okey. Yang kedua, pintu masjid dibuka hanya sejam sebelum azan dan ditutup sejurus selepas selesai doa dibacakan. Okey, yang ni maksudnya kita perlulah hadiri ke masjid pada lebih awal daripada kebiasaannya. Kita perlu hadir sebelum azan, dan apabila kita terlewat, kita tidak akan dibenarkan memasuki masjid lagi. Yang ketiga, jarak antara ahli jemaah adalah sejauh 1 meter antara satu sama lain, dan jemaah wajib memakai pelitup muka. Ini yang telah ditetapkan oleh KKM. Kita perlu mengekalkan jarak antara kita, jarak 1 meter, bagi mengelakkan penyebaran COVID ni berleluasa lah. Dan perlulah memakai pelitup muka kerana virus ni juga boleh tersebar dengan apabila kita bersin ataupun batuk. Yang keempat adalah mengambil wuduk dan membawa sejadah masing-masing sebelum hadir ke masjid. Yang ni, sebelum kita pergi ke masjid, kita perlulah mengambil wuduk di rumah, dan perlu membawa sejadah untuk mengelakkan kita bersentuhan dengan lantai karpet di masjid lah, kerana virus ni boleh membiak melalui sentuhan. Okey, yang kelima, lebih ramai orang dibenarkan solat mengikut keluasan masjid. Yang ni yang telah ditetapkan oleh KKM. Kita boleh solat lebih, kalau tidak sebelumnya hanya AJK masjid sahaja boleh dibenarkan untuk solat di masjid, dan selepas diringankan boleh solat ramai di masjid, tapi dengan keluasan masjid itu sendiri. Kalau masjid itu luas, maka ramailah. Jika masjid itu kecil, maka sedikitlah orang tu. Untuk isi yang seterusnya ialah pengajian agama, merangkumi daurah kitab mahupun ceramah agama. Jadi kita boleh lihat beberapa situasi yang kita hadapi semasa di PKBB ini. Yang pertama, ketika kita berhadapan secara langsung, yakni dihadiri secara fizikal dengan mengamalkan penjarakan sosial. Jadi apabila jemaah-jemaah ingin hadir ke masjid ataupun surau untuk mendengar ceramah agama ataupun daurah kitab, hendaklah mematuhi SOP ataupun prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai contohnya, penjarakan sosial 1 meter antara satu sama lain dan memakai pelitup muka di khaliat ramai.
Seterusnya ialah di atas talian ataupun online, yakni dihadiri secara maya melalui medium elektronik dengan jaringan internet. Jadi para jemaah juga boleh mendengar ceramah agama melalui platform Facebook ataupun Instagram untuk meningkatkan pengetahuan ilmu mereka semasa di PKPB ini. Jadi kita juga semasa PKPB ini selalulah mengkoreksikan diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan kita agar kita sentiasa ingat terhadap Tuhan ketika menghadapi waktu yang getir ini. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.